sosial ni macam mana kita nak berinteraksi. Jadi daripada pembelajaran tu murid-murid ni dia dapat interaksi dengan rakan sebaya dia dapat tahu macam mana nak interaksi dengan guru. Itu je. Itulah maksudnya macam mana dia nak berinteraksi sesama dia dengan sesama guru. Macam mana dia nak belajar cara proses berinteraksi. Seterusnya pembelajaran itu dalam minda. Maksudnya macam pengalaman ni, tak semestinya pengalaman ni boleh bantu kita proses untuk belajar. Kadang-kadang macam pembelajaran dalam minda ni macam contoh aktiviti hands on. Macam untuk kemahiran. Kemahiran tu je. Macam libatkan perbincangan, aktiviti hands on. Itu pembelajaran yang untuk dalam minda. Cepat sikit. Seterusnya pembelajaran adalah kontekstual. Pembelajaran ni diketahui dengan cara yang dipercayai. Maksudnya kalau macam dia percayalah pendapat saya. Kalau contohnya dia rasa kalau dia belajar guna tulis nota lagi dia faham, dia guna cara tu untuk belajar. Seterusnya ilmu dibina ni macam pengetahuan asas kita sedia ada. Macam mana kita nak bina ilmu pengetahuan kita ni. Macam kita belajar, kita berinteraksi dengan apa? Persekitaran, dengan contohnya macam dengan guru, macam mana ibu bapa kita ajar. Seterusnya pembelajaran adalah satu proses yang aktif di mana pelajar sendiri ni yang kena aktif dalam kelas. Dia kena buat macam aktiviti perbincangan, kuis. Maksudnya bukanlah guru je semata-mata yang bagi dekat dia. Dia pun kena aktif juga. Seterusnya motivasi adalah kunci kepada pembelajaran. Guru ni pun sendiri memainkan peranan yang penting untuk macam memotivasikan belajar. Macam mana budak-budak nak masuk ni macam, macam mana hari ni aku nak belajar apa dia macam dah ada semangat nak belajar. Tak semestinya macam belajar tu sendiri yang kena ada, guru pun kena ada. Seterusnya pengetahuan adalah peribadi. Pengetahuan peribadi ni macam pengetahuan setiap orang ni lain-lain. Macam kita kan, kita punya pengetahuan lain-lain. Jadi cara dan perkara yang kita belajar ni setiap orang ni lain-lain. Tak semestinya kalau macam kita belajar cara kita ada 3 kan, visual, kinestetik, kinestetik. Macam tak semestinya semua orang ni kinestetik. Ada cara dia belajar sendiri. Dan seterusnya orang belajar untuk belajar sampai mereka belajar. Contohnya, ni boleh ambil dalam contoh kita buat karangan. Dalam kita buat proses karangan, dalam masa yang sama kita belajar juga tata bahasa. Macam mana tata bahasa kita nak guna, cara penulisan kita. Betul. Itu orang belajar untuk belajar sampai mereka belajar. Itu sahaja. Orang biologis dan juga psikologi kanak-kanak. Jadi dia ni banyak buat kajian tentang kanak-kanak. Lepas tu dia wujudkan satu teori iaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ni macam kita tahu konstruk. Jadi kita konstruk, jadi kita bina pengetahuan. Macam mana kita nak bina pengetahuan? Jadi dalam teori ini ada 8 konsep dan ada 4 proses pembinaan pengetahuan. Di konsep dia, pembelajaran adalah aktiviti sosial, pembelajaran wujud dalam minda, pembelajaran adalah kontekstual, ilmu dibina, pembelajaran adalah satu proses yang aktif, motivasi adalah kunci kepada kejayaan, pengetahuan adalah pribadi dan juga orang belajar untuk belajar sampai mereka belajar. Ini dia punya konsep dalam teori dia. Lepas tu dari proses pembinaan pengetahuan ni, dia ada setiap proses ni, dia sebenarnya bermula daripada skemata, asimilasi, akumulasi dan juga keseimbangan. Okay, contoh skemata ni, contohnya budak-budak kan. Contoh kita orang ambil dalam konteks budaya. Budak-budak ni dia makan nasi lemak. Seorang kanak-kanak Melayu ni dia makan nasi lemak. Jadi masa daripada situ bila dia makan makanan Melayu dia tahu, sebenarnya makanan Melayu ni nasi lemak. Lepas tu bila dia interact macam
ada yang Cina, ada India. Jadi dia pun macam dia tanya kawan-kawan dia, awak makan apa? Jadi masyarakat Cina, kita tahu kan macam setiap budaya masyarakat makan lain-lain. Jadi dia tahu budak Cina ni makan makanan macam ni, budak India makan makanan macam ni. Jadi tu skema macam dia dapat bina pengalaman dia berdasarkan interaksi antara dia dengan persekitaran dia. Lepas tu proses asimilasi. Proses asimilasi ni dia macam dia dah berinteraksi dengan kaum-kaum lain, dia dah tahu dah tu makan tu kan. Contoh kalau asimilasi ni dia dapat terima. Contohnya dia makan nasi lemak kan. Lepas tu dia makan roti canai, itu kan makanan kaum lain, tapi dia boleh terima makanan macam dia tak salah pun. Dia macam ni makanan India. Dia boleh terima. Dia macam boleh adapt dengan kehidupan dia. Macam dia makan mi, dia dah tahu. Oh, mi ni bukan makanan orang Melayu, ni makanan orang India. Jadi dia boleh adapt dah dengan benda tu. Dengan pengalaman dia. Bukan India, mi Cina. Cina. Sorry. Kalau kita ikut tengok sejarah yang kawan kamu sebut ni, perkembangan budaya. Perkembangan lepas tu, apa lagi dia punya proses lagi ada tak? Ada akomodasi. Akomodasi ni pula, kalau tadi asimilasi tu dia dah terima kan. Bila akomodasi ni, dia dah terima, dia hormati budaya tu. Macam contohnya lah, dia dah tahu makanan India tu roti canai. Macam kalau makan Cina tu macam mie semua tu. Dia hormat lah, bukan dia macam makanan Melayu lagi sedap daripada makanan Cina. Makanan Cina lagi sedap daripada makanan India. Dia hormat, dia macam tahu masing-masing ada dia punya dia tak pandang baik lah. Walaupun makanan Melayu tu lagi sedap, tapi dia India tu lah. Tak payah macam nak cakap dekat orang lain tu makanan dia nak banding-bandingkan dengan orang lain. Ataupun contoh dia perayaan, macam perayaan kan, macam kita orang Islam ada hari raya, tapi kadang-kadang Cina ada macam hari tu pada Cina kan. Jadi kita hormat dia orang kan akan ada apa setiap berapa hari bulan ada dia orang punya perayaan sendiri kan, perayaan sendiri. Jadi ada hari tu dia orang main bunga api kan. Jadi kita macam hormat lah. Kita tak boleh nak macam tak boleh lah buat macam ni, nanti kacau macam. Kita kena hormat lah. Dia orang pun hormat balik kita. Faham? Syarat waktu ialah keseimbangan. Keseimbangan ni dia terbagi pada dua, iaitu ekuilibrasi dengan disekwilibrasi. Kalau equil ni dia keseimbangan antara asimilasi ni dengan akomodasi. Maksudnya bila dia dah terima, dia hormat. Macam dia saling berbengkait lah. Kalau yang disekwil ni, dia macam tak seimbang. Mungkin dia terima tapi dia tak hormat.